Peribahasa 41, indah kabar daripada rupa. Sama juga maksudnya dengan peribahasa bagai menumbuk padi hampa, yang bermaksud gambaran yang dilebih-lebihkan daripada gambaran yang sebenar. Contoh, orang ramai beritahu tempat percutian ini menarik, perkhidmatannya baik, pemandangan cantik. Macam-macamlah dia memberi gambaran yang bagus. Tetapi apabila kita sampai tempat percutian itu, tidaklah sebaik yang disangka-sangkakan. Jadi maksudnya orang tadi dia memberi gambaran yang berlebih-lebihan daripada gambaran yang sebenar. Jadi itulah maksud peribahasa indah kabar daripada rupa ataupun bagai menumbuk padi hampa. 42. Mendengar guruh di langit, air di tempayan dicurahkan. Sama juga maksudnya dengan peribahasa burung terbang dipipiskan lada. Maksudnya mengharapkan sesuatu yang belum tentu. Barang yang tersedia dilepaskan. Contoh, kamu ada sesuatu benda ni. Lepas tu kamu dapat pula benda yang lain. Tapi benda yang lain tu belum pasti lagi dapat. Tapi kamu dah lepaskan benda yang dah ada tu. Tengok-tengok, akhirnya kamu tak dapat pun apa-apa. Berdua pun tak dapat. Yang dah ada terlepas, yang belum ada pun terlepas. 43. Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Maksudnya, orang baik akan meninggalkan nama baik. Orang jahat akan meninggalkan nama jahat setelah dia tidak berada lagi di dunia ini. 44. Berani kerana benar, takut kerana salah. Maksudnya, bertindak kerana berada di pihak yang benar atau untuk menegakkan keadilan. Jadi kalau kamu berada di pihak yang benar, kamu tak perlu takut. Berani kerana benar, takut kerana salah. 45. Jika asal benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau. Maksudnya, orang yang berketurunan baik, ke mana-mana pun dia pergi, tetap akan baik juga. Ada satu ungkapan yang menarik. Jatuh ke laut menjadi pulau, terdampar di daratan menjadi gunung, dan terlontar ke udara menjadi kejora. Iaitu satu ungkapan yang menarik untuk memberitahu jika kita berketurunan baik, ke mana-mana pun kita pergi, tetap kita akan menjadi baik juga. Kejora maksudnya bintang. 46. Enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Maksudnya sikap yang mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Hanya pentingkan diri sendiri sahaja. Jadi itulah maksud peribahasa enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. 47. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Peribahasa ni sama juga dengan peribahasa biar berkelahi dahulu, jangan berkelahi kemudian. Berkelahi maksudnya bergaduh, bertelagah. Jadi maksud peribahasa ni, fikir masak-masak dahulu sebelum berbuat sesuatu supaya kita tidak menyesal pada kemudian hari. 48. Seperti ular kena palu. Maksudnya keadaan yang bengkang-bengkok. Palu tu makna kita ketuk. Seperti ular kena palu. Maksudnya keadaan yang bengkang-bengkok. Jalan, contohnya jalan. Jalan yang bengkang-bengkok ataupun barisan. Kamu beratur pada setiap hari Isnin. Kalau barisan kamu tu tak lurus, itulah seperti ular kena palu. Keadaan yang bengkak-bengkok. 49. Menangguk di air keruh ataupun peribahasa lain yang sama maksud dengan peribahasa menangguk di air keruh, menahan luka di pergentingan. Maksudnya mengambil kesempatan dalam sesuatu kesusahan yang berlaku. 50. Kerbau dipegang talinya, manusia dipegang janjinya. Maksudnya,
janji yang sudah kita cakapkan mestilah kita tunaikan. Kerana harga manusia ni terletak pada janji tersebut. Jadi sekiranya kamu berjanji, kamu perlulah tepati. 51. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Sama juga dengan peribahasa mencurah air ke daun keladi. Sama juga dengan peribahasa mencurah garam ke laut. Maksudnya pesanan ataupun nasihat yang kita berikan kepada seseorang, tapi nasihat itu tidak dipedulikan ataupun tidak memberi kesan kepada pendengar. Ini saya tersilap type, sepatutnya ada huruf I. Memberi kesan. 52. Terang hati. Terang hati ini maksudnya mudah untuk menerima sesuatu yang dipelajari. Murah hati, suka memberi ataupun tidak kedekut. Maksudnya baiklah. 54. Kecil tapak tangan, nyiru ditadahkan. Maksudnya menyatakan ucapan terima kasih atas sesuatu pertolongan yang telah diberikan. Dalam tangan, maksudnya sesuatu yang sudah pasti akan diperoleh. Kita sudah yakin benda ataupun sesuatu tu pasti akan diperoleh. Tiada rotan, akar pun berguna. Maksudnya sekiranya tiada yang terbaik, yang kurang baik juga berguna. 57. Seperti si buta baru celik, ataupun seperti si buta mendapat tongkat dipukulkan membuta tuli. Maksudnya menjadi sombong apabila memperoleh jawatan ataupun kedudukan. Ini pun salah type. Tak ada huruf I. Menjadi sombong apabila memperoleh jawatan atau kedudukan. 58. Kemenyan sebesar lutut jika tidak dibakar tidak akan berbau. Jadi maksudnya ilmu yang tidak dimanfaat tidak akan mendatangkan faedah. Kamu ada ilmu tapi kamu tak manfaatkan ilmu yang kamu ada, jadi tidak akan mendatangkan faedah kepada kamu. Sia-sia sajalah. Jadi apa-apa yang kamu ada, kamu perlu berkongsi. Besar pasak daripada tiang. Besar pasak daripada tiang maksudnya belanja lebih besar daripada pendapatan. Kamu pendapatan kecil, gaji kecil tapi nak berbelanja besar. Itulah tidak menepati peribahasa besar pasak daripada tiang. 60. Pantang berundur sebelum berjuang. Maksudnya tidak berputus asa sebelum berjaya. Pantang berundur sebelum berjuang. Kamu tak boleh menyerah kalah selagi kamu tidak berjuang berhabis-habisan. Jangan sesekali berputus asa. Kamu tetap kena buat. Walau sesukar mana pun, kita tetap perlu berusaha. Kerana usaha tangga kejayaan. 61. Bertepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi. Maksudnya cinta kasih yang tidak berbalas. Boleh jadi juga maksudnya sesuatu perkara itu tidak akan berlaku jika tidak ada punca. Bertepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi. 62. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Maksudnya kalau kamu nak berbuat baik tu, biarlah sekadarnya. Tetapi perbuatan jahat jangan sesekali kamu buat. Perbuatan jahat perlu kita hindarkan. Kalau nak buat baik, tapi buatlah berpada-pada. Supaya kita tidak dipijak. Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padanya. Jadi apabila kamu nak berkata-kata tu, kamu perlulah berhati-hati. Kerana apa-apa perkataan ataupun kata-kata yang kamu keluar tu, kamu tak boleh tarik balik. Tak boleh tarik balik kalau kamu kata benda yang kira macam buruk, telah memberi kesan yang mendalam kepada orang lain, sehingga menyebabkan orang lain tu terluka hatinya.
Jadi terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padanya. Jadi berhati-hatilah ketika mengeluarkan apa-apa yang kamu nak perkatakan, supaya tidak menggores perasaan ataupun hati orang lain. Lidah lebih tajam daripada mata pedang. Peribahasa Arab. Berhati-hatilah ketika mengeluarkan perkataan ataupun kamu nak berkata-kata sesuatu, supaya tidak memberi kesan kepada orang lain. 64. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Ini saya tersilap taik ni. Sepatutnya hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Maksudnya budi baik orang haruslah diingat selama-lamanya, kerana budi bahasa tidak dapat dibayar dengan wang. Ada satu pantun, pisang emas dibawa belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. 65. Tiada beban batu digalas, ataupun ada sampan hendak berenang. Maksudnya sengaja menyusahkan diri sendiri, sedangkan ada benda yang senang tapi nak buat benda yang susah. Tiada beban batu digalaskan. Kamu tak ada beban tapi nak galas batu. Ada sampan tapi nak berenang. Membuat sesuatu yang menyusahkan diri sendiri. 66. Rumah sudah pahat berbunyi. Satu lagi, rumah sudah tukul berbunyi. Ada dua. Maksudnya mengemukakan pendapat ataupun kritikan sesudah perkara diputuskan. Membaca jambatan ilmu. Amalan membaca membantu kita untuk memperoleh ilmu, pengetahuan. 68. Gunting dalam lipatan. Sama maksudnya dengan duri dalam daging. Maksud peribahasa ni ialah musuh yang ada dalam kalangan sesuatu kumpulan tanpa disedari. Bagai tanduk diberkas. Diberkas ni ada banyak maksud. Tapi kalau merujuk kepada peribahasa ni, bagai tanduk diberkas, maksud diberkas tu diikat. Jadi kamu bayangkan, tanduk macam-macam jenis tanduk, tapi kamu nak ikat, dia takkan sama. Jadi maksudnya amat sukar untuk kita menyatukan orang yang berlainan pendapat ataupun berlainan fikiran. Kalah jadi abu, menang jadi arang. Maksudnya kalah ataupun menang tidak akan mendatangkan keuntungan kepada mana-mana pihak. Kalah jadi abu, menang jadi arang. Kalah jadi abu, tak ada apa-apa. Menang jadi arang pun tak ada apa-apa, kita. Jadi kalah atau menang tak mendatangkan apa-apa keuntungan kepada mana-mana pihak. Nombor 71. Sudah dapat gading bertuah, tanduk tidak berguna lagi, ataupun habis madu sepah dibuang. Maksudnya kamu dah memperoleh benda yang baik, benda yang lama kamu buang, kamu tak perlukan lagi. Jadi kamu tak mengenang jasa. 72. Sekali air bah, sekali pantai berubah, ataupun peribahasa sekali air pasang, sekali tepian berubah. Maksudnya apabila sesuatu itu berubah, semuanya tidak sama lagi. Contoh pentadbiran. Pentadbiran yang baharu tidak sama lagi dengan pentadbiran yang lama. 73. Terlepas dari mulut buaya, masuk ke mulut harimau, ataupun keluar mulut buaya, masuk mulut naga. Maksudnya kamu terlepas daripada sesuatu ketakutan, tetapi datang pula ketakutan yang lain. Maknanya kamu tak selamat. Mula terlepas dari mulut buaya, kemudian masuk pula ke mulut harimau. Meninggi diri, tinggikan diri, maknanya sombong. Tulang belakang. Tulang belakang ni contohnya ibu bapa kita. Ibu bapa kita merupakan tulang belakang kita. Tak ada ibu bapa, hilanglah kita punya kekuatan. Kita tak ada lagi punca kekuatan kita. Kerana ibu bapa kita lah
yang selalu memberi nasihat kepada kita supaya janganlah membuat benda yang bukan-bukan, benda yang tak baik. Ibu bapa kita selalu menasihati kita. Jadi hormatilah ibu bapa, jangan menderhakai mereka. Tulang belakang ni maksudnya punca kekuatan ataupun orang harapan kita. 76, bagai kaca terhempas ke batu. Kaca terhempas ke batu. Contoh, kamu ambil kaca, kamu hempaskan ke atas batu, berkecai. Jadi memberi maksud atau gambaran perasaan yang sangat sedih ataupun sangat kecewa. Baik hati. Baik hati, penyayang ataupun bersikap baik. Baik hati. Rendah hati, tidak sombong. Tangan kosong. Tangan kosong, tak ada apa-apa, hampa. Tidak mendapat apa-apa, hampa, perasaan yang hampa. Tangan kosong. Tangan, kamu anggap tangan kosong, tak ada apa-apa. Jadi perasaan ataupun rasa hampa. 80, anak dagang. Anak dagang maksudnya orang luar yang datang menetap di sesuatu tempat. Itu bermaksud anak dagang. Okay, 81, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Lebih baik di negeri sendiri. Okey, untuk peribahasa ni kamu kena ingat lengkap peribahasa ni. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Lebih baik di negeri sendiri. Kena ingat semua ni, tak boleh ambil sebahagian-sebahagian. Maksudnya walau bagaimanapun kelebihan di negara orang, tetapi di negeri kita lebih baik. Nombor 82, kalau takut dilambuk ombak, jangan berumah di tepi pantai. Ombak tinggi. Jadi kalau kamu takut dengan ombak, janganlah berumah di tepi pantai. Jadi memberi gambaran kepada kita, kalau kita takut untuk mengambil risiko ataupun kita takut untuk berhadapan dengan sesuatu penderitaan, jadi lebih baik kita tidak melakukan perkara tersebut. 83, sudah jatuh ditimpa tangga. Sama juga dengan peribahasa antah patah lesung hilang. Maksudnya mendapat kesusahan secara berturut-turut. Antah ni maksudnya butir-butir padi yang terdapat dalam beras ataupun dalam nasi. 84, berbesar hati. Hati kamu besar, jadi gembira. Anak buah. Anak buah maksudnya bekerja di bawah jagaan kita ataupun anak buah ni, contoh abang saya kahwin, kemudian abang saya dapat anak. Jadi anak abang saya tu anak buah kepada saya. Dia ada dua maksud. 86, tuan rumah. Tuan rumah maksudnya tempat berlangsungnya sesuatu acara. Contoh sukan peringkat MSSD, peringkat daerah. Jadi akan ada satu sekolah yang akan menjadi tuan rumah untuk melaksanakan sukan pada peringkat MSSD. 87, yang lama dikelek, yang baharu didukung. Maksudnya adat yang lama tetap kita amalkan di samping adanya budaya hidup yang baharu. 88, batu penghalang. Maksud batu penghalang, halangan. Batu penghalang, menghalang. Jadi maksudnya halangan. 89, untuk anak lelaki cari-carikan, untuk anak perempuan nanti-nantikan. Maksudnya orang lelaki yang merisik pakai isterinya. 90, melukut di tepi gantang. Maksudnya tidak diperlukan ataupun tidak penting. Itu maksud melukut di tepi gantang. 91, berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Ataupun peribahasa yang sama maksudnya ialah gar-gar kata gelegar, rasuk juga menahannya. Jadi kita tengok kesusahan orang lain tu, kita rasa susah. Tapi orang yang menderita kesusahan tu lebih tahu dia punya kesusahan tu, tahap kesusahan tu.
Seperti burung dalam sangkar, mata terlepas, badan terkurung. Maknanya tidak memperoleh kemerdekaan ataupun kebebasan. Contoh, Ali hidup dalam keluarga yang berada, yang kaya. Tetapi walaupun dia hidup dalam keadaan kaya, dia perlu menuruti perintah keluarga dia. Dia tak boleh bantah. Jadi Ali itu diibaratkan seperti burung dalam sangkar, mata terlepas, badan terkurung. Tidak memperoleh kebebasan. Perlu menuruti kehendak keluarga dia. 93, ukur baju di badan sendiri. Maksudnya, membuat sesuatu kerja itu mestilah mengikut kemampuan diri. Kamu apabila membuat sesuatu benda tu, kamu tengoklah dulu kemampuan diri kamu. Kalau rasa tak boleh, janganlah kamu buat, sia-sia saja. Ukur baju dahulu di badan sendiri. Buat kerja ikut kemampuan diri. 94, mendukung biawak hidup. Maksudnya melakukan sesuatu yang membebankan tanpa mendatangkan faedah. Contoh, Makcik Kiah jaga anak dia. Anak dia ni bernama Ali. Ali ni penagih dadah. Makcik Kiah ni jaga Ali ni diibaratkan seperti mendukung biawak hidup. Melakukan sesuatu yang membebankan tanpa mendatangkan faedah. Silap-silap Ali ni bunuh Makcik Kiah tadi. Jadi melakukan sesuatu yang membebankan tanpa mendatangkan faedah. 95. Sarang tebuan jangan dijolok. Itu satu. Peribahasa yang lain yang sama maksud dengan peribahasa ni, lembu dogol jangan dibalur. Maksudnya orang yang diam jangan dikacau, nanti buruk padanya. Walaupun kita nampak dia diam, kita jangan bully dia. Jangan pukul dia ataupun kita jangan kacau dia. Takut nanti dia buat yang lagi teruk kepada kita. Jadi kita terima padah yang buruk. 96. Yang dikejar tidak dapat, yang dikendong berciciran. Ataupun lepas putih, hitam tak dapat. Maksudnya keuntungan yang diharapkan tak didapati ataupun dia tidak peroleh. Sedangkan yang telah ada hilang pula. Yang ini sama juga macam yang kita bincang tadi. Mendengar guruh di langit, air di tempayan dicurahkan. Sama juga dengan peribahasa, burung terbang dipipiskan lada. Kita mengharapkan sesuatu yang belum pasti lagi dapat. Sedangkan benda yang ada tu hilang pula. 97. Berani kerana benar, takut kerana salah. Kalau kamu berada pada pihak yang benar, kamu tak perlu takut. Bagai tikus membaiki labu. Maksudnya, tidak tahu membaiki. Bila tak tahu membaiki, benda yang kita baiki tu bertambah lagi teruk atau lagi rosak. Seperti ayam berak kapur. Maksudnya muka yang pucat ataupun muka yang tidak bermaya. Yang terakhir sekali, seperti ikan kena tuba. Maksudnya sakit ataupun mati beramai-ramai akibat sesuatu wabak penyakit.